Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Mekaduddin. Nama matrik saya 17 DKA 121F 2008. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk faktor ekonomi dan pasaran. Objektif menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu. Kerajaan telah mengusulkan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru, iaitu DEP. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendapatan. Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural, amalan pecah dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlembangan seperti biji timah, perdagangan dan perdagangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel kereta api dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar. Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Melaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Melaya pertama, kedua dan Rancangan Malaysia pertama dirancang untuk menitik beratkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterus. Strategi pertama ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum merupakan matlamat utama DEP. Hal ini kerana pencetus dasar ini jelas disebabkan ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah pemunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Antara strategi membasmi kemiskinan yang dilaksanakan dalam DEP ialah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang mengganggu. Yang kedua, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera. Yang keempat, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Yang kelima, memodalkan kehidupan di luar bandar. Memodalkan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah sama ada di bandar atau di luar bandar dengan meningkatkan lagi penyediaan kemudahan-kemudahan asas dan juga yang bersambit dengan pendidikan seperti bantuan buku dan beasiswa. Keadaan masyarakat Malaysia sebelum DEP sangat berbeza, apatah lagi hanya masyarakat yang tinggal di bandar sahaja menikmati kemudahan-kemudahan asas seperti perubatan, pendidikan dan sebagainya, manakala masyarakat di luar bandar jauh ketinggalan. Selain itu, penyusunan semula masyarakat adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham atau ekonomi Malaysia yang akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30%, 40% bukan Bumiputera dan 30% terdiri daripada pelabur-pelabur luar negeri. Antaranya ialah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses pemodelan kawasan luar bandar. Yang kedua, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejora dan sebagainya. Yang ketiga, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990. Di samping itu, strategi lain yang dilaksanakan dalam strategi membasmi kemiskinan ialah memajukan lagi daya pengeluaran golongan miskin yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Antara langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah menambahkan peluang untuk menukarkan kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang tinggi seperti rancangan tanah Felkra, projek perikanan dan ternakan moden, kegiatan perniagaan, pembuatan dan perkhidmatan moden, kemudahan bantuan kewangan dan teknik serta peluang pendidikan dan latihan. Kerajaan juga berusaha menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan-kemudahan yang lebih baik dengan program-program tanaman padi 2 kali setahun, tanaman padi luar musim, kemudahan parit dan tali air, kemudahan pasaran dan kredit demi membantu golongan Bumiputera di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, tahun 1990 telah menandakan berakhirnya DEP yang menjadi asas rancangan pembangunan negara untuk jangka masa 1970 hingga 1990 melalui zaman 3 Perdana Menteri iaitu Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Secara keseluruhannya, DEP tidaklah mencapai sasaran 100% matlamatnya. Namun, DEP telah berjaya dalam beberapa strategi yang dibuat dengan jayanya. Antara faktor yang dilihat mengekang dasar DEP ialah masalah kemeselatan ekonomi dunia yang berterusan sejak awal tahun 1980-an turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Razid bin Abdul Halim. Nombor matrik saya 17 DKA 21F 2006. Pasca kolonial.
Pasca merupakan satu petanda pada perancangan yang dihasilkan setelah berlakunya pertembungan di antara penjajah dengan yang dijajah. Pasca kolonial pula bermaksud impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mula berlakunya era penjajahan hingga kini. Kesusasteraan pasca kolonial lahir akibat kewujudan kesusasteraan Commonwealth. Hal ini digunakan sebagai alat penerusan dokolonial dalam wacana kolonial dahulu. Oleh itu, warga tanah jajahan menolak peranan kesusasteraan Commonwealth. Pasca kolonial, Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang kecil dan terbuka menghadapi pelbagai cabaran. Isu global seperti peningkatan ketegangan perdagangan dan ketidaktentuan terus memberi kesan perpanjangan. Dari sudut industri, volatiliti pendapatan perkebun kecil, industri pelancongan yang kurang dinamik dan tahap penggunaan teknologi yang rendah terus memperlahankan ekonomi negara. Justru, kerajaan akan menggandakan usaha bagi menangani perkembangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Kadir, nombor metrik 17 DKA 21F 2024. Tajuk yang saya ingin membentangkan ialah faktor ekonomi dan pasaran dalam era kolonial. Pengenalannya ialah: pertama, corak masyarakat kolonial barat yang kita lalui boleh dikatakan berlaku dalam masa yang singkat dalam rangka sejarah kebudayaan di Nusantara ini. Tetapi pengaruh corak masyarakat kolonial meninggalkan satu kesan yang luas walaupun tidak mendalam. Yang kedua, di tanah Melayu khususnya, pengaruh peradaban barat lebih kepada pengaruh bidang material dan kesannya luaran sahaja. Ia boleh mempengaruhi kebudayaan dan institusi-institusi sosial. Antara pengaruh peradaban barat di tanah Melayu dapat dilihat melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk dan perubahan dari segi budaya. Masuk era kolonial yang pertama ialah periodisasi sejarah yang menentukan tahap pendudukan, penempatan, penubuhan, pentadbiran dan penguasaan suatu wilayah di tangan sekumpulan peneroka asing. Yang kedua, istilah jajahan bermaksud wilayah yang ditadbir atau ditubuhkan oleh orang luar. Pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Melayu. Pekerjaan masyarakat Melayu ialah pertanian merupakan aktiviti utama orang Melayu. Masyarakat Melayu yang tinggal di pantai timur, pekerjaan utama mereka ialah nelayan dan menternak binatang. Pekerjaan bangsa Cina. Orang Cina lebih mendominasikan pekerjaan dalam sektor pelombongan. Di Kedah, orang Cina mengusahakan tanaman ubi kayu, manakala di Terengganu dan Johor pula mereka mengusahakan tanaman lada hitam. Pekerjaan bangsa India. Masyarakat India lebih sinonim dengan pekerjaan di ladang-ladang. Biasanya pekerjaan mereka ialah menoreh getah. Di Pulau Pinang, masyarakat India bekerja di ladang pertanian dan mempunyai berbagai jenis tanaman. Perubahan dari segi budaya. Yang pertama, budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat barat dan timur mempunyai budaya yang amat jauh berbeza pada suatu masa dahulu. Masyarakat barat menganggap budaya masyarakat timur mundur dan tidak setanding dengan budaya mereka. Yang ketiga, masyarakat timur sedikit sebanyak telah terpengaruh dengan kehidupan barat. Yang keempat, masyarakat Melayu mula mengalami perubahan apabila bandar-bandar kolonial dan bandar-bandar tradisional turut mengalami perubahan. Pengkhususan pekerjaan. Kedatangan kaum India dan Cina ke tanah Melayu menyebabkan tanah Melayu mempunyai 3 kaum terbesar. Ini menyebab berlakunya pengkhususan pekerjaan mengikut kaum masing-masing. Akhir sekali, penutupnya ialah etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan unsur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Dexter Manta, anak Andy Jalin dari kelas DKA 1A.
saya akan menerangkan tentang ekonomi dan pasarannya untuk zaman pra-kolonial. Pengenalan pra-kolonial. Zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika telah terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Semenanjung Tanah Melayu menjadi fokus kajian kerana pembentukan. Ekonominya merupakan tunjang kepada pembentukan ekonomi Malaysia. Populasi utama penduduk semasa zaman kolonial pra-kolonial semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap di sekitar kawasan pedalaman dengan kelompok mereka yang lebih besar menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Golongan peribumi lain yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan orang asli yang terlibat dalam aktiviti memburu, mengumpul dan pertanian pindah. Ekonomi pada zaman pra-kolonial. Sebahagian besar tulisan dan rujukan tentang aktiviti ekonomi orang Melayu pada sekitar abad ke-19 mentakrifkan bentuk ekonominya sebagai bersifat sara diri yang berkeadaan tertutup secara tradisional yang berada pada tahap produktiviti rendah. Pengenalan sistem ekonomi antarabangsa yang agak terbuka telah berlaku pada zaman sebelum kedatangan kuasa barat lain. Tambahan pula, di samping itu, industri pelembungan biji timah sedang berkembang dengan pesatnya di negeri-negeri Melayu dan memaparkan ciri-ciri ekonomi kapitalis. Walaupun orang Melayu tidak bekerja, namun peranan orang Melayu jelas kelihatan dari sudut pembekalan barang keperluan yang dibeli oleh tuan punya lombong. Itu saja untuk pra-kolonial. Sekian daripada saya. Terima kasih.